Baik. Kita mulakan kuliah malam ni sama-sama membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan ilmu di kalangan kamu beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima jitu bih. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga hawa nafsunya akur ataupun cenderung kepada apa yang aku bawa. Kata Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Ya hormati atau imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian pengerusi surau. Pengerusi siapa? Pengerusi surau. Seluruhnya benari, setiausaha, jawatankuasa, sinar jamaah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Alhamdulillah, kita banyakkan puji dan syukur pada Allah kerana dengan izin Allah sekali lagi kita dapat bersama. Cuma tahun ni kita dah tukar pada Ahad malam Isnin. Setuju tak tu? Ahad malam Isnin tu? Boleh? Boleh tak ada bertembung dengan tempat lain Masjid ada tak? Tak ada tak? Okey. Kalau tak ada tak apalah. Sebab kalau saya Ahad malam Isnin ni kalau boleh saya tak nak kuliah di arah Seremban sebab jam. Saya malah nak pergi. Dekat tu jam dekat apa tu? Dekat Pedas atas kan? Kat JPJ atas tu. Jadi saya memang malas nak kuliah ke sana. Kalau boleh saya nak kuliah di sini. Maknanya Ahad dan Isnin tu saya area sini je. Kalau kita nak bukan di sana. Baik. InsyaAllah kita sambung kitab kita. Tapi kalau ada masalah nanti beritahu saya lah. Kalau ada masalah. Kalau tak ada masalah kita teruslah okay. Baik, insyaAllah kita sambung di muka surat 154-55 tak silap saya. Betul tak? Baris berapa Ustaz? Okey, ada pun amal perbuatan dengan lisan. Betul? Baik, insyaAllah kita masih lagi dalam pembahasan
kalimah syahadah la ilaha illallah sebagai asas dalam Islam. Sebagai asas Islam. Sekarang ni kita lihat adapun amal perbuatan dengan lisan, dengan lidah. Berkenaan iman ni, kita masih lagi bincang tentang iman. Adapun amal perbuatan dengan lidah atau lisan mencakupi beberapa hal. Di antaranya ialah mengucap kalimah tauhid, iaitu la ilaha illallah, kalimah thayyibah. Jadi mengucap kalimah syahadat ni di salah satu daripada syarat iman lah. Syarat kesempurnaan iman. Syarat kesempurnaan iman mesti ada kalimah la ilaha illallah. Sebab bila tak ada la ilaha illallah, kita pun, orang lain pun confused. Kau ni Islam ke tak Islam? Tapi ucap kalimah la ilaha illallah pun kan tak sempurna kalau hanya mengucap tanpa beramal. Tak sempurna. Hanya mengucap tapi tidak melaksanakan. Sebabnya sebagai ulama' dia kata kesempurnaan kata beramal ni penting. Beramal ni salah satu daripada kesempurnaan iman. Kalau tak beramal ni macam imannya tidak sempurna. Tapi dalam akidah Ahlussunnah sebenarnya kan, iman tu cukup sekadar tasdik sebenarnya. Cukup sekadar tasdik, mana orang tu dah kita beriman lah. Kalau sebut dalam kitab tauhid, contohnya kitab Jawharah Tauhid. Kalau Jawharah Tauhid dia kata tasdik tu dah cukup sebagai iman. Tak beramal pun bukan mana syarat untuk iman tu sempurna, dia kata. Tapi kalau tak beramal pun, orang kata lain macam kan. Kalau tak beramal, mesti juga kena beramal. Satu lagi, kenapa ulama kata itu? Makna tasdik cukup untuk menyatakan orang tu beriman, kerana ada sebahagian manusia ni dia tidak sempurna panca indera. Contohnya orang yang buta, orang yang bisu dan sebagainya, kan? Jadi macam mana orang tu nak laksanakan untuk beramal tadi? Tak sempurna dia. Macam orang yang hanya terlantar je. Orang uzur terlantar. Macam mana dia nak beramal? Sedangkan dia uzur terlantar. Kan? Susahlah dia nak beramal. Jadi itu sebabnya sebab ulama kata iman ni cukup dengan tasdiknya. Membenarkan dengan hati. Sebab kalau kita nak gabung dengan beramal, nanti ada orang-orang yang tak boleh capai kepada tahap untuk beramal kerana keuzuran diri dia. Uzur dia kan, macam orang terbaring je kan. Terbaring, macam mana dia nak beramal? Nak semayang tu susah, semua susah. Akal pun kadang tak sempurna kan. Ingatan pun kadang ingat, kadang tak ingat. Kejap ingat, kejap tak ingat, kan? Jadi masalah je bagi orang macam tu. Baik. Kemudian membaca Quran. Membaca Quran, kerana Nabi SAW bersabda kan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kamu Quran, kerana Quran itu pada hari kiamat datang memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Kemudian Nabi juga pernah bersabda lagi, adibu auladakum bisalasah. Adabkan anak kamu dengan 3 perkara. Adabkan anak dengan 3 perkara. Pertama, dengan mencintai Allah. Yang kedua, mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, iaitulah membaca Quran. Kerana apa? Kerana orang-orang yang membaca Quran dan hafal Quran, besok pada hari kiamat kan, dia boleh memberi syafaat kepada orang yang lain. Kan? Dan juga orang yang menghafal Quran berada dalam naungan Allah, yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengajar, baca Quran, belajar dan mengajar. Alim wa ta'alim. Mengajar. Kalau kita mampu mengajar, mengajarlah walaupun sepatah hayat. Kemudian berdoa kepada Allah. Ud'u astajib lakum. Doalah, nasi aku perkenankan doamu, kata Allah. Kemudian berzikir, ala berzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir itu hati akan menjadi tenang? Jadi termasuk kategori dalam berzikir adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari dari perbuatan yang tidak ada gunanya.
Kata musannif. Itu makna musannif, maknanya termasuk dalam kategori berzikir juga kita memohon pada ampun pada Allah. Dan hindarkan diri kita dari perbuatan yang tidak ada gunanya, perbuatan yang sia-sia. Kerana besok akhirat kan kita akan ditanya berkenaan dengan masa, salah satu. Satu lagi ditanya berkenaan dengan umur, ke mana dihabiskan. Kemudian ditanya lagi berkenaan dengan harta, daripada mana dapat dan ke mana dipergunakan harta. So maknanya, jadi maknanya menghindarkan diri perbuatan yang tidak berguna pun termasuk dalam perkara dikata dalam kategori berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian ada perbuatan yang bersifat badani. Badani mana? Anggota badan. Zahiriat. Ada perbuatan yang bersifat badani. Badani ini bahasa Arab. Dalam bahasa kita panggil badan. Badan kan? Ada pula ulama kata jasmani pun bahasa Arab juga. Kan ada perbuatan yang bersifat jasmani. Jisim. Jasmani itu perkataan jisim lah. Jasamah. Badani perkataan badanah, badan. Bahasa Arab. Kan? Kerana kita ni orang Melayu ni banyak ambil bahasa Arab. Maksud jadikan bahasa kita. Kerana bahasa kita tak ada, istilah tu tak ada. Tak? Takwa tidak ada dalam bahasa kita, yang ada bahasa Arab. Jadi kita ambil bahasa Arab, kita pinjam bahasa Arab, jadikan dalam bahasa kita. Ikhlas bahasa Arab. Ikhlas bahasa Arab kan? Jadi kita ambil bahasa Arab, jadikan bahasa kita. Kerana kita ni memang suka meminjam bahasa orang. Jadi seterusnya jadi mencakup beberapa hal, antaranya selalu suci baik jasmani maupun rohani. Selalu suci baik jasmani ataupun rohani. Kerana Nabi SAW bersabda, dia kata at-tuhur syatrul iman, ataupun an-nizafatu nisfu iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Dan Allah Ta'ala juga sebut innallaha yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala cinta pada orang yang bertaubat dan cinta kepada orang yang menyucikan dirinya, membersihkan diri. So membersihkan diri ada dua, satu zahir dan juga batin. Kalau zahir saja tak bersih pun marah orang, batin pun tak bersih marah orang. Jadi dua-dua kena bersih. Kalau tak bersih nanti orang cakap macam-macam, pengotor lah kau ni pengotor, betul tak? Ataupun makan benda-benda yang bukan-bukan, makan keluar. Makan keluar itu masalah kan. Itu sebabnya penyakit zaman sekarang berlaku kan. Tiap penyakit pelik tu kita dengar tu, yang sekarang ni tengah berebak. Kata dekat China pun dah 300 tu. Betul ke 300? Memang cepat cepat merebak. 300. Dia orang dia bukan Islam. Orang Islam ni bukan Islam ni kadang-kadang dia makan tak apa benda dia makan dia. Biawak pun makan ni. Kan ular ke. Kalau jengking makan ni. Tikus pun makan. Sedangkan kita tahu binatang tu orang kata binatang pengotor. Binatang pengotor mana dia makan benda-benda kotor kan. Makan benda kotor, jangan kau pergi makan. Kenapa? Betul tak? Itulah yang berlaku tu tuan. Kita minta nauzubillah min zalik lah. Janganlah benda tu sampai ke tempat kita kan. Baik, kemudian termasuk juga menghindari dalam hal-hal yang bernajis. Menghindari hal-hal yang bernajis, ataupun benda tu memang asal najis ataupun datang najis, mutanajis. Najis ni lah benda kotor lah. Najis ada 3 kan dalam fiqh. Najis 3 dalam fiqh. Pertama najis mughallazah, najis berat, anjing dan babi lah, dan diperanakkan keduanya. Yang kedua najis muhaffafah, najis ringan. Najis ringan itulah najis yang selain daripada anjing dan babi dan selain daripada kanak-kanak yang berumur, laki-laki bawah umur 2 tahun kan. Kemudian najis muhaffafah, najis kencing kanak-kanak laki-laki bawah 2 tahun. Cara menyucikan kalau sebut dalam fiqh, kencing kanak-kanak lelaki yang bawah umur daripada 2 tahun, maka naklah direnjis. Renjis ada pada tempat tersebut. Kemudian yang kedua, selain daripada itu, maka naklah
wajib dibersihkan, dihilangkan bau dia, warna dan juga ain dia wajib kita hilangkan. Kemudian sedangkan anjing dan babi, maka wajiblah kita sama. Wajiblah kita sama. Okey? Jadi Allah Ta'ala tu kan, dia melarang satu benda tu bukan saja larang-larang, tak ada. Tak ada Allah Ta'ala haram benda tu saja haram-haramkan, tak ada. Mesti ada sebab. Sebab Allah Ta'ala sebut Al-Quran. Huriman alaikumul maitah waddamah walahmal khinzir. Kan? Diharamkan kepada kamu tu makan bangkai, kan? Daging khinzir dan sebagainya, kan? Itu larangan Allah Ta'ala sendiri. Dah jelas dalam Quran. Tapi dia bukan agama Islam, atau dia tak tahu lah. Baik, seterusnya. Kemudian tutup aurat. Menutup aurat wajib. Kalau orang itu telah balik, seseorang yang telah balik dan berakal, wajib menutup aurat dia. Lelaki batasannya terpusat dengan lutut. Perempuan, kalau mazhab Syafi'i ini, maknanya seluruh tubuh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Kecuali muka dan telapak tangan. Muka sebenarnya bukan aurat dalam mazhab Syafi'i ini. Tetapi bagi orang-orang perempuan yang cantik, yang lawa, kalau dia nak pakai, tak ada masalah. Untuk pakai niqab ni kan, tak ada masalah. Tapi dalam solat kenalah buka niqab, tak boleh kita tutup, kan? Baik, kemudian mengerjakan solat yang wajib maupun yang sunat, kan, difahamlah tu. Bayar zakat, kan, aqimus solah wa atuz zakah dan juga sebagainya. Kemudian sifat dermawan termasuk di dalamnya adalah memberi makan kepada orang lain dan juga memuliakan tetamu. Nabi SAW bersabda, dia kata, la yu'minu man kana yu'minu billahi yaumil akhir fayukrim daifahu. Fayukrim daifahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah Ta'ala akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu dia. Dalam fiqh ada juga, dalam tasawuf, kan, diceritakan berkenaan dengan adab-adab tetamu. Macam mana adab tetamu? Adab tetamu, adab berjiran, semua ada dalam kitab. Kemudian berpuasa yang wajib maupun yang sunat. Kemudian laksanakan haji dan umrah bagi orang yang mampu mengerjakan haji ke sana dan umrah ke sana. Kemudian tawaf dan iktikaf. Kemudian mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hijrah daripada tempat-tempat musyrik. Hijrah daripada tempat-tempat musyrik. Kemudian melaksanakan nazar, membayar denda dan juga sebagainya. Ini termasuk perbuatan-perbuatan amalan yang bersifat badani. Kemudian ada perbuatan yang berhubungan dengan sifat ittiba'. Apa makna ittiba' tu kan? Mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah ittiba'. Tapi jangan ada ittiba' aja, tapi benda lain tak ikut. Ada juga, ada kepahaman dulu, pahaman ittiba'us sunnah, kan? Ittiba'us sunnah. Tapi orang kata dipatuakan haram. Patuakan haram, ittiba'us sunnah. Tak tahulah kenapa, Itu sebabnya zaman sekarang ni tak ada dengar lagi lah, kan, ittiba'us sunnah ni. Macam tu. Tapi kalau kita nak ittiba'us sunnah, jangan hanya ikut sunnah aja. Benda-benda yang wajib lain pun kena buat juga, kan? Kerana Allah Ta'ala sebut ati Allah wa ati Rasul dulu. Pertama mesti taat Allah dan taat Rasul, kena ada. Kemudian kita dalam mazhab Syafi'i ini mesti ada 4 sumber hukum: Quran, sunnah, ijma' ulama' dan qiyas. Quran, sunnah, ijma' ulama', qiyas. Kita tak boleh hanya ambil ijma' Quran, sunnah, tapi ijma' ulama' ditinggalkan, qiyas ditinggalkan, kan? Benda-benda lain, kan, dia anggap benda tu tak boleh ambil. Tak boleh macam tu. Kerana sumber hukum Islam ni luas sumber hukum dia. Baik, kemudian antaranya ialah bab nikah. Bab nikah. Pagi tadi pun baru selesai nikahkan seorang sepasang mantil lah. Dekat apa tu? Dewan Ketelia. Ketelia, kan. Macam tu. Glass Castle di Ketelia, kan. Gitu. Maknanya Islam ni menekankan kepada pernikahan. Allah sebut dalam Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surah Ar-Rum ayat 21. Setengah daripada tanda-tanda kekuasaan kami jadikan kepada kamu itu pasangan-pasangan hidup kamu yang terdiri daripada diri kamu sendiri, maknanya daripada keturunan Adam juga. Supaya kamu mawaddah warahmah, ada perasaan mawaddah, kan? Mawaddah, cinta, rahmat, kan? Supaya kamu cenderung hati tenang dan sebagainya. Inna fi laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya itu merupakan tanda-tanda kuasaan kami bagi orang yang mahu berfikir. Dan Nabi juga pernah bersabda, andika sunnati paman lam ya'mal bis sunnati falaysa minni. Nikah tu merupakan sunnahku, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan daripada kumpulan aku. Cuma ada beberapa golongan, kan, dia boleh memilih sama ada nak berkahwin atau tidak. Contohnya orang yang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu ni, kan, kalau rasa dia berkahwin tu menyusahkan dia, kena tangguh kahwin. Kena tekan kahwin. Kena tangguh kahwin. Kenapa? Dia kena tumpukan kepada pengajian dia. Sebab kalau kahwin kan, kemungkinan dia akan, yalah, ada tanggungjawab. Lepas tu ada beban lagi kan. Dia nak kena ada anak pula, kena fikir anak pula. Okey. Itu sebabnya sebab daripada tu dia kata, dia tangguhkan kahwin dulu. Habiskan kitab, pergi belajar dulu. Paling tidak pun 10 tahun belajar. Dah habis 1 tahun sudah. Faham tak? Tapi ada juga orang yang berkahwin dalam belajar pun berkahwin. Mana berkahwin semasa dalam belajar. Okey? Belajar buat degree ijazah, tapi masa pertama kahwin, dapat jodoh. Dapat jodoh kan? Nak buat macam mana? Dah sampai jodoh ustaz. Dah sampai jodoh tu tak nak buat macam mana? Nikahlah. Tapi jangan nanti orang kata pengajian sekerat jalan disebabkan berkahwin. Sebab ada yang begitu. Maknanya disebabkan dia berkahwin, maka tertangguh pengajian dia. Tak habis nak belajar. Kitab pun tak habis. Lalas balik kampung kan. Macam tu. Tapi kalau seandainya tidak mengganggu pengajian kita, teruskanlah. Berkahwin tak apa. Dan kahwin pun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Kemudian memenuhi hak-hak keluarga. Memenuhi hak-hak keluarga, berbakti kepada orang tua, birrul walidaini, dalam bahasa Arabnya berbakti kepada dua ibu bapa. Nabi SAW bersabda, redallah ala redha walidaini. Redha Allah di atas redaan dua ibu bapa. Kalau ibu bapa redha kita, insya-Allah kita akan dapat syurga lah. Kalau ibu bapa tak redha, artinya susah. Ya tu. Kemudian mendidik anak-anak dengan pendidikan yang baik. Mempereratkan tali silaturahim. Kemudian taat kepada majikan dan sayang kepada orang bawahan dan sebagainya. Ini bagi orang yang orang kata bekerja lah. Bekerja, mana taat pada majikan selagi mana arahan-arahan majikan itu tidak bertentangan dengan Allah Ta'ala dan Rasul. Kalau arahan majikan, walaupun dia majikan kita, bos kita, tapi arahan itu bercanggah dengan Islam, bercanggah dengan Quran hadis, tak perlu taat. Letak jawatan lah, cari tempat kerja. Letak jawatan, carilah tempat kerja tempat lain. Aja tu. Rezeki Allah Ta'ala kan luas tu tak? Luas. Tapi kalau tuan-tuan boleh nasihatkan majikan, okey lah. Tak boleh ni tuan, bos tak boleh, salah ni. Okey. Yalah contohnya bos tak benarkan sembahyang Jumaat. Macam mana? Bekerja dengan majikan bukan Islam. Kan? Bos kata orang Islam tak boleh sembahyang Jumaat. Kena bekerja juga hari Jumaat. So macam mana? Jadi macam mana kita nak taat dengan majikan masa tu? Walaupun dia majikan kita, dia bayar gaji kita. Gaji sebulan mungkin lah 4,000. Sebulan 4,000 bayar tuan gaji. Tiba-tiba majikan kata time Jumaat tak boleh sembahyang Jumaat. Macam mana? Takkan tuan-tuan nak pilih duit dengan orang kata Islam? Bagi orang yang ada akidah yang kuat, dia tak akan pilih duit, dia akan pilih Islam. Tak apalah, letak jawatan, cari tempat lain. Betul tak? Macam tu. Kemudian dan sayang kepada orang bawahan. Ini sifat orang yang jadi orang kata majikan dan juga sebagainya. Adapun lain-lain yang bersifat umum,
Antaranya yang lain, pertama, berbuat sesuatu dengan seadil-adilnya. Apalagi kalau seorang itu seorang pemimpin. Orang pemimpin ni dia kena adil. Apa makna adil? Wad'u syai' fi makanihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu dia katakan pemimpin. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sesuai tak orang tu? Contoh kita nak letak seorang tu di tempat dia. Sesuai tak orang tu letak tempat dia? Kalau sesuai, letaklah. Kalau tak sesuai, dia tak ada kemahiran itu, apa letak situ? Kan? Benda berkenaan, contoh bidang jurutera. Orang tu bukan bidang jurutera. Yang kita letak kat situ tempat tu apa? Kan? Tak adil lah namanya. Mesti letak orang yang pakar tentang, kemudian orang ni pakar tentang bahagian kesihatan, doktor kan. Kita kat letak ke tempat yang tempat tak sesuai. Mana boleh? Mesti letak pada tempat yang sesuai. Kemudian memperhatikan kepentingan umum daripada kepentingan peribadi. Mematikan kepentingan umum daripada kepentingan peribadi. Ini banyak berlaku kan. Kadang-kadang kita mementingkan kepentingan kita. Kepentingan umum kita tak ambil kira. Yang penting kita sonok. Kita sonok. Sepatutnya kadang benda tu, contoh benda tu kena buat secara berjemaah. Bila buat kena berjemaah, kena buat secara berjemaah lah. Contoh dalam menguruskan surau, menguruskan masjid. Menguruskan surau masjid ni bidang besar. Dia kena buat secara berjemaah. Tak boleh buat seorang-seorang. Orang kata syok sendiri, istilah kita kan. Syok sendiri. Jawatan bendahari dia pun nak ambil, setiausaha pun nak ambil, kan, pengurusi pun nak ambil, imam pun dia nak ambil, elon, kan, bilal pun dia nak ambil, semua dia nak ambil. Kalau macam tu, tuan ambil seorang lah. Tuan ambil kalau seorang. Kita orang ni tak payahlah tak jawatan ni lah. Nampak tak? Tak boleh. Sebab ni kerja berjemaah. Kerja jemaah kena buat secara berjemaah. Kemudian taat kepada pimpinan daripada golongan kaum muslimin. Taat tadi saya sebutlah. Kan Nabi SAW bersebut taat ini kan bersyarat. Kalau taat pada Allah dan Rasul tidak ada syarat. Kalau taat kepada pemimpin, kan, orang atas kita mestilah bersyarat. Apa syaratnya? Selama mana arahannya tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW. La ta'atan fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat dalam bab maksiat kepada pencipta. Kalau bab maksiat tak boleh lah. Walaupun contohnya seorang suami mengarah ke isterinya, contohnya melacurkan diri. Sebabkan suami banyak hutang. Suami banyak hutang, duit tak ada. Nak bayar hutang tak boleh. Akhirnya dia minta isterinya melacurkan diri supaya dia dapat bayar hutang. Ini satu dosa besar kan, melacurkan isteri. Nampak? Memberikan isteri kepada orang lain yang tak sepatutnya. Ini dalam bab taat ini tak boleh taat. Macam tu. Pihak isteri pula kenalah melaporkan kepada pihak berkuasa dan sebagainya. Baik, kemudian mendamaikan di antara kaum muslimin yang saling berselisih. Mendamaikan antara manusia yang saling bertengkar, berselisih. Ini ciri-ciri orang beriman lah, dia kena cubalah damaikan. Kalau dah tak boleh damai, nak buat macam mana? Kita cubalah mana yang kita boleh damaikan tu, damaikanlah. Apalagi kalau kita seorang pemimpin, kita dilantik sebagai pemimpin dan kita disuruh mendamaikan, ada dua buat kumpulan yang bergaduh berbalah. Jadi kita kenalah usahalah damaikan macam mana. Kalau tak boleh damai, tuan berasaklah terus. Kita tak boleh damai, payah pun nak lah kan. Dia dah ajak tuan-tuan berdamai, tuan-tuan tak nak berdamai, tak apalah, tuan-tuan berasaklah terus kan. Okey kan. Baik, kemudian melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Ati Allah wa ati Rasul. Apa tu? Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Naklah kamu menjadi satu kumpulan kan yang mana tugas kamu mengajak perkara ma'ruf dan juga mencegah daripada kemungkaran. Kemungkaran wajib disedar. Selagi mana kita tahu kemungkaran itu ada, wajib cegah. Kalau kita tak mampu cegah, laporkan pada pihak yang authority. Nabi SAW bersabda, kan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi.
Fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbi, wa zalika adzabul iman. Barang siapa yang melihat sesuatu kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan dia ataupun kekuasaan dia lah. Kalau dia tak mampu, maka ubahlah dengan lidahnya, bagi nasihat. Dan kalau tak mampu, maka dengan hatinya. Itulah merupakan selemah-lemah iman. Wajib cegah munkar. Kalau kemungkaran tidak cegah, maka dia akan mengundang bala bencana daripada Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda, dia kata, Inna Allah la yu'azibul am bi amal khassah hatta yarawna munkaran baina zahrihim wa hum qadiruna ala yunkiru fala yunkiru azamallahu am bi amal khassah. Allah Ta'ala tidak akan menurunkan azab kepada kumpulan yang ramai disebabkan oleh perbuatan maksiat dilakukan oleh kumpulan yang sedikit. Sehinggalah apabila orang-orang kumpulan ramai tadi melihat orang yang kumpulan sedikit dia melakukan kemungkaran, padahal mereka mampu untuk mencegah, tapi mereka tak nak cegah, maka Allah Ta'ala boleh menggunakan azab dan bala bencana kepada kumpulan yang ramai sebabkan dosa lakukan oleh kumpulan yang sedikit. Nampak tak? Yang buat benda tu tak ramai pun, tak ramai kan, tapi buat lain ni buat dia je, buat tak tahu je lah. Tak boleh je tu. Cubalah kita cegah setakat yang boleh kita cegah. Baik. Kemudian melaksanakan hukum sesuai dengan perundangan. Kemudian melaksanakan hukum sesuai dengan perundangan. Hukum yang terbaik ialah hukum Allah. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata, apa hukmul jahilati yabghun? Adakah hukum jahiliah yang kamu cari? Manakah yang lebih baik selain daripada hukum Allah Ta'ala? Dan juga Allah Ta'ala sebut dalam surah Maidah, faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka termasuk orang kafir. Itu ayat jelas dalam surah Maidah. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka termasuk orang yang kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka termasuk orang yang zalim. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka termasuk orang yang fasik. Yang fasik. Apa tak? Cuma kita faham dalam konteks Malaysia ni macam mana. Dalam konteks Malaysia ni, kalau kita nak laksanakan sesuatu hukum Islam, kan, benda tu kena diluruskan di parlimen, kan, mesti dibahaskan dan sebagainya. Kalau dalam parlimen tu majoriti Islam tak apa, ini majoriti bukan Islam, memang susah lah nak laksanakan. Kecuali kita kena, kan, pastikan dalam parlimen tu majoritinya orang Islam, barulah boleh. Sikit sebanyak, kan, kita cubalah tukar dan sebagainya. Baik, seterusnya tuan-tuan, melaksanakan amanah, terutama melaksanakan solat 5 waktu, baik dalam pergaulan. Melaksanakan amanah, terutama melaksanakan solat 5 waktu. Nabi SAW bersabda, kan, perumpamaan sembahyang 5 waktu itu ialah seperti seseorang yang berada rumahnya depan sungai. Seorang yang ada rumahnya depan sungai, dan setiap hari dia mandi dalam sungai itu. Bagaimana kalau seandainya setiap hari dia mandi dalam sungai, adakah kotoran masih lagi tinggal daripada dia? Sudah tentu tidak ada lagi kotoran yang tinggal, habis kotoran dia. Itulah ibarat perbandingan orang yang mengerjakan sembahyang 5 waktu semalam. Seperti orang yang ada sebatang sungai, dan sungai itu sungai yang bersih lah, bukan sungai kotor. Sekarang ni pun banyak juga sungai tercemar dan sebagainya. Macam tu. Sekarang ni pun tak kira sungai dah, paip kat rumah masing-masing ada. Nak mandi berapa kali? 10 kali? 20 kali boleh mandilah. Mandilah, tak? Ini paip dalam rumah, mandi takut. Macam cerita Pilamli tu. Dia ambil apa tangan ni, dia colok-colok macam ni tengah. Jangan cerita Pilamli tu dalam jangan lapuk, takut dengan air tu kan. Lepas tu dah macam tu, pergi kojo, mandi tak ada, bau busuk, betul tak? Kerana Islam ni menekankan kepada kebersihan. Okay? Jadi Nabi kata perumpamaan sembahyang waktu tu samalah seperti seorang yang ada sebatang sungai di depan rumah dia, dan dia mandi sekali setiap hari semalam tu 5 kali. Adakah masih ada kotoran pada badannya? Nabi kata. Maka sahabat kata, tak ada ya Rasulullah. Begitulah ibaratnya.
kamu sembahyang waktu semalam. Baik, kemudian baik dalam pergaulan, muasyarah bil ma'ruf, baik dalam pergaulan dengan keluarga, pergaulan dengan isteri, dengan anak-anak, pergaulan dengan jiran, dengan sahabat handai. Kemudian menghormati tetangga ataupun jiran. Kemudian menafkahkan harta di jalan Allah. Menafkahkan harta, wa anfiqu fi sabilillah. Nafkahkan harta pada jalan Allah. Kemudian nafkahkan harta pada jalan Allah Taala ini ada tisu tak? Siapa tisu? Menafkahkan harta jalan Allah ini, Nabi SAW pernah bersabda, pada setiap pagi tuan-tuan, setiap pagi ada dua malaikat yang akan berdoa. Pertama, malaikat berkata, Allahumma ati mumsikan talafan, Allahumma ati munfikan khalafan. Dua malaikat yang mendoakan manusia, anak Adam, ketika pagi. Pertama, malaikat berkata, Ya Allah Tuhanku, keberikanlah ganti, keberikanlah kemusnahan kepada orang-orang yang menahankan harta dia. Kemusnahan bagi orang yang menahankan harta. Kemudian malaikat satu lagi, Ya Allah Tuhanku, keberikanlah ganti kepada orang-orang yang menginfakkan harta dia. Allahumma ati munfikan khalafan, Allahumma ati mumsikan talafan. Itu dia punya doa dia. Faham kan? Faham tak doa dia? Doa yang pertama malaikat kata, Allahumma ati mumsikan khalafan, Ya Allah Tuhanku, keberikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan harta daripada Allah. Yang kedua, malaikat kata, Allahumma ti mumsikan talafan. Mumsikan ni mana orang menahan harta. Talafan ni binasa. Binasa. Ya Allah Tuhanku, kau berikanlah kebinasaan orang-orang yang menahankan hartanya pada jalan Allah Ta'ala. Faham tak? Baik. Sebabnya kita digalakkan menginfakkan harta. Bila kita infakkan harta pula, mana Allah Ta'ala ganti dengan harta yang lain, insya-Allah. Tapi banyak kalau kita kena takut infakkan harta, takut Allah Ta'ala tak ganti. Baik, kemudian tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Maknanya tidak membazir. Kemudian menjawab orang yang memberi salam, bukan salah. Menjawab orang yang memberi salam. Bagi salam ni sunat, jawab salam wajib. Bagi salam sunat, jawab salam tu wajib. Kalau seorang berjumpa dengan seseorang, si A jumpa dengan B, mana kita jumpa seorangnya, seorang dengan seorang, mana seorang tu wajib jawab salam. Kalau kita jumpa dengan seorang berjumpa dengan kumpulan yang ramai, seorang yang datang bagi salam pada kumpulan yang ramai, adakah semua orang tu dalam kumpulan tu wajib salam? Jawab salam? Tak wajib. Cukup seorang saja jawab salam. Kalau jawab salam pun tak apa. Kemudian kalau kita boleh jawab salam ni, jawab salam yang lebih baik, yang lebih sempurna lah. Kalau orang kata Assalamualaikum, kita jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Kita jawab lagi panjang. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian kalau orang bersalam pula Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kalau orang bersalam pula sampai wabarakatuh, kita jawab Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Panjang lagi kan? Wa ridwanu. Kita jawab salam yang lebih baik daripada dia. Kalau orang kafir beri salam je lah, perlu pun kita jawab salam? Tak perlu. Orang kafir beri salam, apa kita jawab salam? Kita jawab alaika bisam, atas kau tu kebinasaan, kan? Macam tu. Tapi jangan didongau dah. Kau jawab dia minasa, nampak ni montang-montang lah di muka Islam tu kan. Macam tu. Baik. Baik, kemudian menjawab orang bersin. Orang bersin dengan ucapan yarhamukallah. Orang bersin dia cakap apa? Alhamdulillah kan.
Alhamdulillah kan. Dia jawablah, ya rahmukallah wa aslih balakum. Wa aslih balakum. Dan baiklah keadaan kamu. Kemudian tidak saling mengganggu sesama manusia. Tidak saling mengganggu sesama manusia. Ini ciri orang beriman, orang muslim. Nabi SAW bersabda, dia kata, al-muslimun man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu atau kama qala Rasulullah. Orang Islam itu orang yang sejahtera dengan orang lain daripada perbuatan tangan dan lidahnya. Orang Islam orang yang sejahtera orang lain daripada perbuatan tangan dan lidahnya. Okey. Orang yang muhajir, orang hijrah, iaitu orang yang meninggalkan apa yang ditegah Allah Taala dan dilarang Taala. Jadi nak jadi orang muslim mesti ada orang lain itu sejahtera daripada perbuatan tangan dan lidahnya. Kalau orang lain kan asyik diganggu dengan lidah kita, dengan tangan kita, kita asyik fitnah dia, jadi orang kita ni bukan ciri orang Islam lah. Tak ada ciri, tak sempurna Islam kita. Itu kena perbaiki diri kita. Kemudian menyingkirkan benda yang ada di jalan. Imatatil azab fit tariq. Imatatil azab fit tariq. Iman tu terbagi pada 60 cabang kan. Pertama, paling tinggi iman itulah mengucap 2 kalimah syahadat. Yang paling rendah iman ialah imatatil azab fit tariq, buang duri kat jalan. Wal haya' syu'batul minal iman. Malu tu sebahagian daripada iman. Nampak? Jadi buang duri kat jalan pun merupakan paling rendah iman. Tapi walaupun paling rendah pun tengok jugalah kan, benda yang menghalang perjalanan tu kecil ke besar. Kalau orang kata yang menghalang jalan tu kayu kecil tu, mungkinlah tak banyaklah pahala dia. Habis kalau balak besar tengah jalan, macam mana? Kereta melintang, kereta terbalik, bas terbalik, lori terbalik, melintang tengah jalan kan, kita tak mampu nak halang, kita tak mampu nak pindahkan. Kena panggil pihak berkuasa, bomba, polis semua kena panggil kren untuk pindahkan kan. Kalau kerja besar tu berapa banyak pahala tu Ustaz, kalau nak kirakan besar pahala orang pindahkan tu. Sebab apa? Kalau selagi tak pindah, bayangkanlah berapa ribu orang yang terkandas jalan raya. Jam teruk. Jam teruk. Tengoklah dulu yang kat mana tu, yang ada, yang kat situ kan ada satu lori kan, yang terkandas. Lepas tu kat highway pun ada yang lori simin dari tu kan, yang melintang jalan tu, masya-Allah kan, berjam-jam tuan-tuan, berjanggut tak kat situ. Nak lalu tak boleh tuan-tuan, bayangkanlah. Jadi orang yang memindahkan tu orang pihak berkuasa memindahkan benda tu, bayangkanlah pahala yang dibuat, yang dapatlah. Tapi dengan syarat dia buat itu semuanya dengan izin Allah Ta'ala kan, dengan ikhlas pada Allah. Kalau dia Islam lah, kalau tak Islam macam mana kan. Islam kan ikhlas Allah. Baik, kemudian dari berbagai pernyataan di atas dapatlah kita tarik kesimpulan bahawa sesungguhnya kalimah tauhid la ilaha illallah selalu memperhatikan dan menuntut akan kesempurnaan iman. Bergaul dengan baik, nampak? Bergaul dengan baik, sentiasa mohon rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa membaca Quran, sentiasa baca Quran. Paling tidak pun mungkin satu muka surat setiap hari pun okeylah. Sekarang ni kadang-kadang kita tengok pada dalam media masa, WhatsApp kan, dengan FB macam-macam kan zaman sekarang ni. Tu kadang-kadang terleka. Budak-budak lah kadang-kadang main game juga kan. Kita kena tegur tu kalau anak-anak kita tu main game terlampau lama. Kita kena tegur. Cucu kita main game terlampau lama. Tapi jangan atuk dia sendiri yang main. Atuk konon nak tegur cucu jangan main, rupa atuk yang main, rupa Iwan yang main game. Parah tuan-tuan. Seterusnya tuan-tuan, Rasulullah SAW telah bersabda, salah satun man kunna fihi wajada halawatul iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyukra ayyauda fil kufri ila kama yukraha ayyuzafu ila nar. Ada 3 perkara, barang siapa termasuk dalam 3 perkara ini dalam dirinya,
maka dia mendapat kemanisan iman. Ini banyak kali seulang kan kemanisan iman ni. Pertama, bahawa adalah Allah dan Rasulnya lebih dikasihi melebihi daripada selain kepada keduanya. Allah dan Rasul letak atas dia. Kan? Anak kita sayang tak? Sayang. Isteri sayang tak? Suami sayang. Kan? Ayah sayang tak? Siapa tak sayang ayah? Siapa tak sayang mak kan? Kan? Siapa tak sayang anak? Semua sayang. Betul tak? Tetapi janganlah kita sayang itu melebihi daripada sayang Allah Ta'ala dan Rasul. Allah Ta'ala Rasul duduk ke atas, kan? Yang lain tu semua duduk bawah. Kemudian wa ayyuhibal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan bahawa dia tidak mencintai seorang tadi, tidak cintanya kerana Allah, melainkan kerana Allah Ta'ala dan Rasul. Dia tidak cinta pada seorang itu, melainkan cintanya kerana Allah Ta'ala dan Rasul, bukan kerana kecantikan dia, kerana harta dia. Itu sebabnya Rasulullah SAW kahwinlah, Nabi kata kahwinlah perempuan itu dengan 4 perkara. Pertama, kerana harta dia. Kedua, kerana bangsa dia, keturunan dia. Yang ketiga, kerana harta dia, kan? Kecantikan dia. Yang keempat, kerana agama dia. Okay? Daripada 4 perkara tadi, kan, dahulukanlah pilih agama. Dahulukan pilih agama, maka sempurnalah, terpelihara dari kamu. Kalau seorang itu kahwin kerana kecantikan dia, habis kalau kecantikan dia hilang, habislah. Tiba-tiba contoh kecantikan dia hilang, perempuan tadi accident, kemalangan, dah muka bengok dia. Dah muka, kan, orang yang dikasih itu bengok dia, dah tak lawa dah. Jadi akhirnya cinta dia tu dah tawar lah, berpindah lah. Nampak? Kenapa? Dia cinta tu kerana cantik dia. Ataupun cinta kerana harta dia. Tapi kalau harta tu orang tu hilang, harta dia tiba-tiba musnah, rumah terbakar, kereta hancur, duit hilang, duit macam dah. Habis lah. Itu yang pertama, mesti kerana agama dia. Kemudian yang ketiga, wa ayyukra ayyuda fi kufri kama yukra ayyuza fi lana. Dan naklah dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dibenci jika dilemparkan dalam api neraka, kan? Ini kembali kufur ini maksudnya yang asalnya bukan Islam masuk Islam. Asalnya bukan Islam, dia masuk Islam. Mana dia asalnya kufur. Macam kita ni memang asal-asal kita dari Islam dah. Mak ayah kita Islam, lahir pun Islam, nama pun Islam. Cuma mungkin si amalan dia kadang-kadang jauh tentang Islam. Kemudian setiap kali penyataan iman, setiap kali penyataan iman pasti disertai dengan amal soleh. Tak ada iman yang sempurna tanpa amal soleh. Begitu juga sebaliknya, amal soleh tidak akan terima di sisi Allah Ta'ala tanpa dinasihat iman. Seseorang yang mengaku beriman tetapi tak pernah melakukan amal soleh, maka iman dia kurang dan bahkan tak ada gunanya daripada pengakuan tadi. Oleh itu tuan-tuan, dalam beberapa ayat Quran, setiap kata-kata iman Allah Ta'ala pasti gandingkan dengan amal soleh. Apa? Bila sebut dia iman, mesti ganding amal soleh. Contoh ayat Quran tu, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghunaha khiwala. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh disediakan bagi mereka syurga-syurga Firdaus sebagai tempat tetamu yang serba mewah. Mereka kekal dalamnya dan tidak ingin berpindah daripadanya. Khalidina fiha la yabghunaha khiwala. Mereka tidak ingin berpindah daripada syurga tadi. Kemudian Allah Ta'ala sebut Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'aluhumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang beriman dan amal soleh, Allah yang melimpahkan rahmatnya akan menanamkan bagi mereka dalam hati mereka perasaan kasih sayang. Perasaan kasih sayang. Surah Al-Maryam ayat 9. Dan firman Allah Ta'ala sampai situ Lepas itu pengajian kita, insya-Allah kata yang sama lagi. Kat bawah tu selalu dibaca. Nanti kita sambung la ilaha illallah antara percaya dalam hati dan macam. Lepas itu. Wallahu a'lam bissawab.
Ada persoalan tak? Perbincangan ada? Ada pertanyaan? Habis tak ada? Aku kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa wasi'an nafatan ya 'alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yasha' wa min du'ain la istajaba laha ya rahman rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masjidan. Allahumma arfa'na al-bala wal ghala wal waba wal fasha wa ta'un wal fitan wal munkar wa suyutul muqtalibati ma zahara minka wa ma batan min baladina hadza khassah wa min busnal muslimin kafa wal amma innaka ala kulli syai'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Taqabbalallahu minkum.